Kali ini kita akan bincangkan topik 8.2 iaitu berkaitan dengan kesan daya. So dalam video yang lalu kita telah mempelajari tentang daya, jenis-jenis daya dan pengukuran daya. Kali ini kita akan lihat tentang kesan daya di mana apabila suatu daya dikenakan kepada suatu jasad. So daya itu dia boleh mengubah tiga perkara iaitu bentuk, saiz dan gerakan. Okey, kalau kita di dalam makmal kita boleh mengkaji kesan daya pada sesuatu jasad apabila daya itu dikenakan kepada sesuatu objek. So sebagai contoh aktiviti ini kita tak boleh buat. Jadi saya terangkan kepada kamu di mana ada sebuah kereta mainan yang diletakkan di atas meja. Kemudian kereta mainan itu ditolak menggunakan magnitude daya yang kecil. Maksudnya kita tolak dengan kekuatan yang kecil lah, perlahan lah. Maksudnya kereta ini dia akan bergerak ke hadapan tetapi pergerakan dia adalah perlahan. Okey. Dan kemudian sekiranya sekali lagi ditolak, cuma kali ini ditambahkan daya tolakkan tu, maksudnya diberikan magnitude daya yang besar, ditolak dengan lebih kuat lah. Okey, apa akan berlaku kepada kereta ni? Dia juga akan bergerak ke depan. Cuma okey, impak dia, kesan dia, okey, pergerakan dia adalah lebih laju. Alright, kemudian tolak sekali lagi, cuma kali ini ada seorang murid dia datang menghalang pergerakan kereta mainan tersebut. So apa yang akan berlaku sudah pasti kereta itu akan berhenti ya. Itu adalah kesan dia, berhenti. Okey, dan seterusnya untuk kali yang keempat, okey, ada seorang lagi murid dia datang tolak tetapi daripada arah tepi. So apa yang akan berlaku kepada arah gerakan tu? Kereta tu, gerakan kereta tu dia akan berubah arah. So dia tetap akan bergerak, cuma arah pergerakan, okey, arah pergerakan, okey, mungkin kita katakan sebagai berubah ataupun tersasar, berubah. So maksudnya di sini kita nampak yang pertama, kesan daya yang kecil akan menyebabkan perlahan. Okey, daya yang kuat akan menyebabkan pergerakan kereta mainan itu laju. Kalau kita tahan, yang ketiga kita dapati kereta itu akan berhenti. Kalau ditolak tetapi okey, daripada arah tepi, apa yang berlaku kesan dia adalah arah pergerakan berubah. So kat sini jelas menunjukkan bahawa daya itu dia boleh mengubah gerakan jasad itu. Okey, selain daripada itu dari segi bentuk dan juga saiz. Okey, kita lihat dalam muka surat, dalam muka surat 176 buku teks kamu. Okey, dekat sini ada beberapa situasi dan kesan daya. So kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama kat sini adalah objek pegun bergerak. Ini kesan dia, objek pegun tu dia jadi bergerak. Ini kesan yang pertama. So ini bola pingpong. Okay, so bola pingpong ini tiba-tiba dikenakan daya, itu dijentik. So apa yang berlaku adalah bola pingpong tu bergerak daripada keadaan pegun, dia jadi objek bergerak. So ini adalah kesan yang yang saya terangkan dalam aktiviti yang kereta mainan tadi. So situasi kedua, macam kamu tendang bola sepak. Okay, bila kamu tendang bola sepak itu dia akan bergerak daripada keadaan pegun. Okay, situasi yang kedua adalah, okay, nombor 2, menghentikan objek yang bergerak. So bila bola bergerak dan kemudian kita tahan dengan tangan. So bila kita tahan dengan tangan, so apabila daya dikenakan pada arah bertentangan. Tahan dengan tangan maksudnya daya tu dikenakan pada arah bertentangan, pergerakan ke arah kanan. Okey, kita tahan dengan mengenakan daya pada arah yang bertentangan. Apa yang berlaku ialah bola pingpong tadi akan berhenti. Okey. So sama situasi yang kedua seperti mana permainan bola sepak, penjaga gol. Okey, dia mengenakan daya dengan menahan menggunakan tangan dia, okey, pada arah bertentangan. Jadi bola sepak itu akan berhenti bergerak. Right. So untuk yang ketiga, okey, kesan yang ketiga adalah mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Okey, so itu pun kita ada terangkan dalam aktiviti tadi. So ada satu daripada arah bertentangan, okey, kemudian kita tahan. So maksudnya dekat sini adalah pergerakan bola ini dia jadi perlahan. So samalah kalau bola sampai dan kemudian kawan yang kamu passing bola sepak tu dia tahan dan dia nak teruskan kontrol bola tu untuk bawa bola tu ke hadapan. So maksud di situ adalah kelajuan objek tu dah pun berubah kat sini. Alright, so daya daripada arah yang sama tapi kita kenakan lagi. Macam budak ni, bola tu sedang bergerak dan ditiup lagi.
So apa yang akan berlaku ialah bola pingpong tu kelajuan dia akan bertambah. Sama juga dengan bola sepak yang sedang bergerak, tiba-tiba kamu tambah lagi kelajuan dia dengan menendang. Kamu tenang lagi bola yang sedang bergerak tu, apa yang berlaku ialah bola tu akan bertambah kelajuan pergerakan dia. Itu adalah kesan ketiga, mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Itu kesan yang ketiga. Kemudian kesan yang keempat ialah mengubah arah gerakan objek. So mengubah arah gerakan objek ni, daya dari tepi mengubah arah gerakan objek. So bola tu sedang bergerak dan tiba-tiba kita tahan dengan tangan jari kita yang dibengkokkan. So apa yang berlaku ialah bola pingpong tu akan berubah arah. Sama juga bola yang sampai kemudian kamu tendang untuk pas bola tu secara spontan terus, so pergerakan bola akan berubah arah. Itu adalah kesan yang keempat. Okey, dan kesan yang kelima ialah mengubah apa ni? Mengubah bentuk dan saiz objek. So bola pingpong ni kalau kita tekan, so dia akan mengubah bentuk dan juga saiz objek. Begitu juga dengan bola sepak. Okey, kalau kita picit, pegang kuat-kuat, okey, dia akan menyebabkan saiz ataupun bentuk bola itu mengecil. Okay, so ada 5 kesan daya dekat sini. So saya harap kamu boleh cuba fahamkan, okay, dan terus menjawab Science Process Skill seperti mana muka surat yang saya maklumkan di dalam grup. Okay, setakat itu saja. Jumpa lagi.